Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab' al-mubiqat asyirka bil wasihr wa qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklar riba wa akla malil yatim wa tawalli yaumaz zaf wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jauhi oleh kamu 7 perkara kesemuanya itu membinasakan. Sab'am mubiqat. Apa yang pertama? Asyirku billah, menyemutukan Allah. Yang kedua, as-sihir. 3, membunuh orang yang melainkan dengan hak. 4, memakan riba. 5, makan harta anak yatim. 6, berpaling daripada sab peperangan atau medan peperangan. Dan ke-7, menuduh perempuan yang mukminat yang lazim mereka memelihara diri dengan zina. Yang pertama yang paling besar apa? Asyirku billah. Pada hadis lain Nabi berkata, an-nas bi naba'in azim akhluqu wa arzuku wa yubadu ghairi. Manusia dalam jenayah paling besar, kes jenayah besar insan dengan Ta'ala ialah apa? Aku jadikan dia, Tuhan kata, wa arzuku, aku beri dia rezeki. Tidak ada benda dimakan, diminum, diguna pakai melainkan semua milik Allah Ta'ala. Tiba-tiba wa yubadu ghairi, dia bagi sembah lain dari aku. Habis. Ya. Kita ada satu cerita tentang, walaupun cerita tu kita reka, tapi memberi kesan, banyak kesan hati dia. Apa? Si tenggang kan. Macam mana ibu susah jaga dia, tiba-tiba dia menafikan keibuan kan. Dia dah kaya, bila ibu dia datang, kau siapa kata? Aku ibumu. Ni perempuan mana ni? Oh, kita dengar macam mana kan? Nyirap darah. Terbakar darah kita, puang hajaunya nak kan. Itu bawa konteks anak dengan ibu. Ini konteks abdi dengan Khalik lagi besar. Konteks antara kita dengan Tuhan tak pernah berputus. Tidak ada satu saat pun kita terputus dengan dia. Ya, tiba-tiba sembahan dia bagi sembah yang lain. Bukan disembah Tuhan, dia sembahnya makhluk yang tak ada apa. Ini di antara satu jenayah yang besar. Dan Luqmanul Hakim di dalam Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Tuhan, kerana menyekutukan Tuhan itu adalah zalim yang paling besar. Zalim pertama, kita zalim diri kita sendiri dengan mengerjakan maksiat yang menyebabkan seorang itu akan menerima sengsara besar di akhirat. Zalim yang kedua, sesama makhluk yang berbagai bentuk. Dan zalim yang paling besar ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menjaga iman jangan sampai jatuh ke lembah syirik, itu adalah perkara besar. Kemudian syirik dibagikan kepada 3. Sebab disebut sini apa tuan? Mubiqat, ijtanibu sabal mubiqat, membinasakan. Ya. Sebab syirik ni sifat dia apa? Al-ibtal. Dia membatalkan. Kalau syirik yang paling besar ni, asyirkul jali, dia membatalkan akidah. Ya, disembah ni benda yang tak patut disembah. Ya. Yang kedua, syirik dia panggil asyirkul asghar. Akhwafuma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Dalam hadis sahih Nabi sebut bahawasanya benda yang paling aku bimbang, akhwaf itu isim tafdhil, maknanya paling aku takut kena pada umatku, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa dia? Ar-riya. Pertama Rasulullah kata aku paling bimbang. Mana kalau Rasul bimbang sangat, tiba-tiba kita tak bimbang, macam mana kan? Ya, tak patut. Rasul bimbang kena benda yang takut kena kat umat ni, sebab Rasul sangat sayang kepada umat, lebih daripada ibu sayang kepada anak. Ya, itu syirik yang kecil ialah riya. Riya maknanya apa? Hati dia dah berpusing, dia bertawajuh kepada Allah, bertawajuh kepada makhluk. Ya. Dan banyak tafsiran ulama menghubung dalam masalah riya. Ya. Di antara dia, man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang berbagai bentuk, tiba-tiba dia tak cukup. Dia tak cukup, dia buat amal tu Tuhan dah tahu. Ya, kita cukup sepatutnya wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita Tuhan dah tahu, tak payah kita nak tunjuk kat orang. Tapi dia tak cukup, dia nak orang tahu. Mula dia ceritalah kat orang ini amal dia habis semua. Wasak. Ya, batal pahala amalan. Batu satu guru dia cerita kan, satu orang saleh ni dia tutup ibadat dia
Yang sunat sampai isteri dia pun tak tahu. Dia puasa sunat, dia ambil minyak kan, dia bubur kat sini. Jadi isteri ingat kan dia kena misup abang tu ni. Minyak moncong, bubur dia puasa. Kita puasa pula seksa bini 3 lauk tak cukup. Nak makan tu, nak makan ni macam mengidam lah kan. Ya, itu maknanya orang dulu macam-macam cara dia buat. Sebab bila hamba tu dia tutup je kalbi dia dengan insan, terbuka dia dengan Tuhan. Kelazatan hamba tu akan berada dengan Tuhan bila ditutup kalbi dia dengan makhluk. Dia tutup sini, pam dia buka sana kan ni. Tapi kalau kita buka seronok dengan makhluk, tak dapat. Kelazatan dengan dia tu ya, tidak akan tercapai. Itu yang kedua. Dan syirik yang paling halus sekali panggil asyirkul khafi. Ya. Syirik khafi mana ru'yatun nafs. Dia memandang akan diri dia. Sebab dalam kalam sufi dia panggil apa? Wujuduka syirkun khafiyun la yuqasu lahu. Kamu rasa kamu ada tu syirik khafi. Dia bukan dia tidak batal ya. Kalau syirik asghar dibatalkan pada amal, akidah tak batal. Ya. Kalau syirik khafi, akidah tak batal, tapi yang batal apa? Sidqut tawajjuh. Kejujuran kalbi nak menghadap Tuhan tu rosak. Sebab dia kena mati kan. La haula wala quwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah. Ya, lapas hauqalah ni kita duduk betul, itu Rasulullah kata kanzun min kunuzil jannah, gedung daripada gedung Allah Taala. Bayangan kan ya, gedung macam-macam dah ada tu, ma'rifat, tajalliyat, semua ada dalam tu. Bila seorang termatikan diri dia, dia matikan haul dan kuah dia. Dia matikan haul dia dalam memandang haulillah. Dia matikan kuah dia dalam memandang kuwatillah. Ada Tuhan akan buka. Itu makna-makna kalam sufi dia kata apa? Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, engkau sampai kepada Tuhan. Apa makna? Inilah makna dia. Keluar makna bukan keluar cabut nyawa kan. Keluar syuur pandangan kita tu kepada haul kita matikan. Matikan kudrat kita dalam memandang kudratillah. Matikan iradah kita dalam memandang iradatillah. Matikan sifat kita dalam memandang sifat Allah. Akhirnya matikan wujud kita dalam memandang wujudillah. La mawujud bihaqqin. Tiada wujud, wujud mana yang sebenar. Bahawa wujud kita ni bukan wujud sebenar, majaz. Wujud yang sebenar adalah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Adapun wujud selain Allah Ta'ala, wujud dia didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung balik dengan ketiadaan. Ya, bila dia dahului ketiadaan bermakna dia terikat. Wujud dia muqayyad. Adapun wujud Tuhan mutlak. Mana tiada mawujud secara mutlak. Mana wujud yang dipanggil istiqlal, dia tidak bergantung yang lain. Dia tak ada wujud yang itu melainkan dia. Adapun wujud segala makhluk ialah bergantung, terikat dengan Allah Ta'ala. Maka barang siapa duduk tangga ini, maka dia akan duduk tangga tauhid yang sebenar dengan Tuhan. Ya, tauhid sebenar, ya tauhid mukasyafah, terbuka qalbi dia dengan Allah Taala, maka terlenyap pandangan yang lain, pandangan dalam tadi. Luar nampak yang biasa saja. Ya, pandangan dalam, syuur qalbi dia tu. Sebab yang layak menerima marifat, mengenal Tuhan sebenar ialah qalbi. Jasad kita tak layak kan. Jasad kita besok mandi, bungkus, semayang, masuk dalam niat lahat tu. Sangkar masuk dalam lahat. Yang kenal betul Tuhan tu adalah hakikat diri dia. Ya, hakikatul insan. Dipanggil latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Itulah ar-ruh. Ya, yang punya rahsia yang besar. Maka kita jaga dia. Sebab dia mahal. Dia yang akan dinilai dan dia ditilik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua as-sihr. Ini maklum dan mengikut al-alim al-allamah bekas mufti Negeri Sembilan dulu tadi, Syekh Ahmad dulu. Dia kata akhir zaman ni benda ni menjadi balik ini. Sihir-sihir ni benda ni menjadi balik. Kita tengok banyak macam-macam. Dia main ilmu sihir, santau lah, itulah macam-macam tadi. Ini semua dipanggil dosa-dosa yang besar dan percaya dia boleh buat syirik. Dan ketiga, membunuh orang melainkan dengan hak. Ya, sebab dalam pembunuhan dia ada 3 bagi. Satu dipanggil amdin, syibuhu amdin wal khata'. Ya. Bunuh yang pertama dipanggil amdin, bunuh dengan sengaja. Qasad dia membunuh dan menggunakan alat untuk membunuh. Maka dia ni ya, kalau dibunuh ini maka hukum dia kena bunuh balas. Ya, tapi Islam dia masih lagi beri peluang.
Seorang tadi dia membunuh, dia orang baik misalnya, tapi tak ada tension ke apa, pap dia bunuh orang. Kemudian kita tengok perubahan dia berubah, dia jadi orang baik, maka diberikan kepada keluarga yang terlibat dengan pembunuhan tadi, mana yang keluarga dia dibunuh ke, dia dipanggil akilah, orang yang makan asabah, dia ada boleh buat keputusan, ya, dia nak maafkan boleh, maka dia akan terima diat musaqqalah, ya, dia ada diat mukhaffafah, diat musaqqalah, itu bahas panjang lah. Jadi maknanya apa? Dia yang boleh memberi keampunan, bukan lembaga pengampun, itu lembaga penyebuk panggil. Logik tuan-tuan, A dengan B kelahi, yang tiga tengah, saya ampun, boleh? Itu tak selesai. Islam selesai kan? Diserahkan pada akilah. Kalau akilah tu fikir pakai balik, kita ampun lah, tengok dia pun dah baik kan, okey, lepas. Tapi dia kena bayar diat lah, ada diat khas, diat musaqqalah. Tu saja yang kena hukum bunuh balas. Tapi kalau keluarga dia tengok, ini kalau beri ampun berat, ni pembunuh bersiri. Dah 3-4 kali orang ampun, boleh bunuh orang lagi, ambil keputusan lebih lah, ya, baru habis. Ada pun 2 lagi tak kena. Dia bunuh khata', dia bunuh sebab tersilap. Dia pergi memburu 5 orang, bawa senapang masuk hutan, tiba-tiba dia ingat pelanduk, dia tembak kawan dia. Itu bunuh khata', tersilap. Itu ada diat dia, ya, ada cara dia, tak kena bunuh balas. Satu lagi dia panggil syibhul amn. Syibhul amn ialah menyerupai, ya. Biasanya budak sekolah bila isap rokok, ya, guru yang tertib akan kena apa, public training, dia buat apa tadi, rotan apa, naik atas pentas, rotan. Biasa rotan 5 rotan tak ada apa-apa, 10 rotan tak apa. Ini budak dia kena 3 rotan tombang, mati tu rotan. Cikgu pun terperanjat, mati budak ni, padahal rotan dia kecil je, ya, 10 rotan pun tak mati lagi. Ini baru 3 rotan kena tombang, mati. Itu bukan sengaja, itu menyerupai sengaja, perbuatan tu sengaja, tapi alat diguna tak menyebabkan kematian, rotan kecil. Ini pun ada denda dia dan tak kena bunuh balas. Yang kena tadi satu, itu pun mana dia lagi perbahasan dia. Itu mana bunuh, kecuali bunuh yang yang dihalalkan syarak. Bunuh yang paling besar darajat di dalam Islam, tuan. Kita bunuh orang confirm syurga. Berat ni nampak bunyi. Kita bunuh confirm syurga, iaitu dalam peperangan. Biasa dalam peperangan kita sebut apa, syahid, kan? Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Tapi ada satu hadis mengatakan tidak akan berkumpul antara qatil dengan maktul. Dalam medan peperangan antara Islam dengan kafir, maka di sini akan berlaku satu kaedah, tidak akan berhimpun di hari akhirat. Nabi kata pembunuh dan yang membunuh. Bermakna kalau pembunuh tu orang Islam, dia bunuh orang kafir tempat di mana? An-nar, neraka. Maka bila tak berhimpun, confirm dia tu syurga. Jadi kalau siapa yang dalam peperangan berperang dengan musuh Islam, orang kafir, dia dapat membunuh seorang, dia confirm syurga. Sebagaimana bila dia mati syahid juga confirm syurga. Itu maksudnya. Sebab kadang-kadang takut dia tak syahid kan, disuruh serah kepala dia pula, boleh. Kau kerat kepala aku biar aku syahid. Itu kan syahid. Jadi ada kelebihan, ya, sebab qatil dengan maktul tak akan sekali di akhirat dalam peperangan. Kemudian makan riba, ini bahasan panjang dalam fiqh, dan ada riba fadl, ada riba nasab, riba yadi, macam-macam. Walhasil dia dalam bab ni Nabi kata apa? La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Allah Ta'ala laknat orang makan riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu wakili wa syahidai, saksi dia, wa katibah, kerani menulis, habis riba 4. Dan pemakan riba ni satu dahsyat di akhir kiamat. Dalam hadis yang lain, dia baru nak cecah dia punya kaki dekat sirat dia, tentang sap, neraka dah sampai pun. Dia tak sempat meniti lagi, ya. Itu maknanya satu amalan yang amat berat pada pandangan Islam, ya. Sebab dia menekan, ya. Dia beri hutang dekat orang, tiba-tiba dia tarik ke belakang 10%, 20% dia tarik. Orang tu dah susah, terpaksa pinjam, dia bagi, lepas tu dia tarik belakang. Lama-lama jadi bongsai. Itu bongsai, pokok dia bunga besar daripada pokok. Akhir itu jadi masalah dia. Jadi Islam maknanya bentuk membantu, bukan mengenakan tekanan kepada golongan fakir miskin. Yang kelima, makan harta punya anak yatim. Tuan guru saya, dan kalau orang banyak tahlil kan lepas kematian tu, dia tengok, kalau tengok yang mati ni, ya maknanya janda muda lagi kan, anak dia umur kecil-kecil lagi kan, kadang-kadang dia tak pergi, dia buat tahlil kawan sendiri.
Sebab apa? Sebab bila kematian berlaku, kita buat tahlil, kita setengah orang tu dia ambilnya harta tarikah, harta anak mayat tu, kan? Budak kecil tu dia ada harta, kadang dia ada anak 2 laki-laki, tiba-tiba dia ambil harta peninggalan mayat tu, dia buatnya kenduri, habislah. Kita pun mengatik-mengatik makan orang punya. Anak yatim. Sepatutnya kita bantu dia, ya, bawa makanan ke rumah dia, kan, nak buat tahlil, buatlah. Sebab anak yatim tu kita bimbang kalau termakan harta dia, ya. Tahlil tu tak ada masalah, bagus kita buat tahlil sampai pahala. Wahabi kita tak sampai tu kembali dia ikut dia. Kita tak, kita sampai buat, tak ada masalah. Yang masalah tu jangan termakan harta anak yatim, ya. Kalau yang tinggal tu tak ada anak yatim, semua bapa yatim tu tak apa. Kan rumah tu tak ada anak yatim, orang kaya dah dia buat dah, pagi petang kenduri pun tak ada masalah, ya. Dia takut termakan tu, ya. Nanti jaga, sebab kadang-kadang dia ambil tak jamu, malu. Bila jamu kadang-kadang dia harta tarikah, harta anak yatim tu dia ambil, tu menyebabkan bahaya. Yang keenam, berpaling daripada barisan peperangan, maknanya berpaling daripada medan jihad. Sebab jihad bila dah musuh masuk negara Islam dah jadi ta'ayyanah, fardu ain, semua kena bangkit. Tiba-tiba dia lari, itu satu maknanya kemurkaan besar daripada Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan mukminat yang lazim mereka temui, maknanya perempuan yang salihah tiba-tiba dituduh mereka dengan melakukan zina, ya, maka orang yang menuduh dia boleh 80 rotan dia kena. Maknanya tuduhan berat. Jadi Islam tak mau sifat-sifat yang sedemikian. Ini antara 7 perkara yang disuruh kita hindarkan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qad. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.